Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Unit Pendidikan Islam PBD Sempurna atas jemputan untuk menyampaikan tazkirah pada pagi ini. Barisan pegawai-pegawai PBD Sempurna, warga PBD Sempurna, seterusnya rakan-rakan guru yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya pada tahun ini kita masih diberikan peluang untuk berada pada 10 pertama di bulan Zulhijjah. Tuan-tuan, sebelum kita nak meneruskan lagi tazkirah pada pagi ini, ingin saya bertanya, apa itu Zulhijjah? Apa yang kita faham dengan bulan Zulhijjah itu? Tuan-tuan, Zulhijjah ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, Zulhijjah ini terdiri daripada dua perkataan. Perkataan yang pertama adalah Zul dan perkataan yang kedua adalah Hijjah. Zul bermaksud tuan punya, manakala Hijjah pula bermaksud haji. Jadi bila digabungkan dua perkataan ini membawa satu maksud. Zulhijjah itu membawa satu maksud, bulan yang dimiliki atau bulan kepunyaan orang-orang yang melaksanakan haji. Itu maksud Zulhijjah. Tuan-tuan, seperti yang kita sedia maklum, bulan Zulhijjah merupakan bulan yang terakhir dalam bulan-bulan Islam. Orang kata adik yang paling bongsu sekali, yang terakhir, terletak di belakang sekali dalam bulan Islam. Dan bulan Zulhijjah juga merupakan antara 3 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa bulan yang pertama? Iaitu bulan Muharram, yang kedua bulan Ramadan, dan yang ketiga bulan Zulhijjah. Antara 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok bulan Muharram, dalamnya ada 10 Muharram yang kita kenali sebagai Ashura. Manakala Ramadan adanya Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Dan yang ketiga Zulhijjah, 9 hingga 13 Zulhijjah, orang akan sibuk melaksanakan ibadah haji bagi orang yang melakukan haji, dan kita sibuk melaksanakan ibadah korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apa istimewanya bulan Zulhijjah ini? Bulan Zulhijjah, keistimewaannya terletak pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tuan-tuan, hari ini kita berada pada 6 Zulhijjah. Kalau saya tak salah, kita berada pada 6 Zulhijjah. 6 hari telah berlalu awal bulan Zulhijjah itu sendiri. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa layalin 'ashrin, dan demi malam yang 10. Tuan-tuan, bila kita tengok pada ayat ini, majoriti ahli tafsir, antaranya Ibnu Umar, bersepakat bahawa apa yang Allah maksudkan dengan 10 hari itu, maksud apa yang Allah maksudkan dengan demi malam yang 10 itu, yang Allah maksudkan ialah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan bukan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maknanya Allah muliakan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Kata Ibnu Qayyim, malam 10 terakhir Ramadan itu lebih baik daripada 10 terawal bulan Zulhijjah. Namun 10 siang hari di bulan Zulhijjah itu lebih baik daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Baik, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, apa sebabnya? Apa sebab bulan Zulhijjah ini bulan yang dimuliakan? Tuan-tuan, hal ini kerana bulan Zulhijjah ini padanya adanya hari Arafah.
hari di mana dimustajabkan doa. Mereka yang melakukan haji, mereka akan berwukuf di Arafah, dan pada hari tersebut dimustajabkan doa. Kita di Malaysia ni pun boleh berdoa pada hari tersebut. Yang kedua, padanya hari Nahri, Yaumun Nahri, itu hari kita menyembelihkan korban. Kita sembelih lembu, kambing dan sebagainya. Dan yang ketiga, pada hari itu dia dinamakan sebagai hari Tarwiyah. Tarwiyah ni setengah pendapat mengatakan dia membawa maksud tertanya-tanya, kerana sejarah daripada hari Tarwiyah ini dia berlaku ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapat perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan mimpi tersebut berlaku pada 8 Zulhijjah. Malam tu Nabi Ibrahim bermimpi dapat perintah untuk menyembelih anaknya. Lalu bila keesokan harinya Nabi Ibrahim tertanya-tanya, adakah mimpi ini perintah daripada Allah ataupun mimpi ini mainan daripada syaitan. Maka bila tertanya-tanya itu yang membawa maksud Tarwiyah, maka hari tersebut dinamakan sebagai hari Tarwiyah. Ada juga yang dikatakan membawa maksud ketika mana jemaah haji nak melaksanakan wukuf, mereka akan singgah di Mina kan. Maka di Mina itu mereka akan bersiap sedia dengan air. Maka perbuatan bersiap sedia dengan air itu dinamakan Tarwiyah. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan 10 yang pertama bulan Zulhijjah ini, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala perlulah sangat-sangat untuk perlulah sangat-sangat untuk memuliakan 10 yang pertama bulan Zulhijjah ini. Allah muliakan, maka kita pun wajib, kita pun mesti memuliakannya. Jadi, bagaimana cara nak memuliakannya? Adakah dengan kita menyanyi-nyanyi? Adakah dengan kita bernasyid dan sebagainya? Tidak. Tuan-tuan, para ulama telah menggariskan bagaimana kaedah, bagaimana cara untuk kita memuliakan 10 yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Tuan-tuan, yang pertama, para ulama gariskan yang pertama, cara untuk kita memuliakan bulan Zulhijjah ini pada 10 yang pertama itu adalah dengan berpuasa, iaitu pada 1 hingga 9 Zulhijjah. Kita berpuasa sunat 1 hingga 9. Hari ini kita berada pada 6. Kalau yang masih belum berpuasa itu boleh lagi nak berpuasa besok, lusa dan sampailah 9 Zulhijjah. Ada juga orang yang diambil 9 Zulhijjah saja. Tak apalah, yang penting kita ada usaha untuk memuliakan 10 hari yang terawal di bulan Zulhijjah. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok dalam sirah, Nabi Muhammad SAW akan berpuasa pada 9 hari awal bulan Zulhijjah, dan juga Nabi berpuasa pada hari Ashura. Kemudian Nabi berpuasa pada 3 hari pada setiap bulan. Itu antara hari-hari yang Nabi suka berpuasa. Maka kita ambil daripada sirah, maka kita disunatkan untuk berpuasa untuk memuliakan 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Yang kedua, ulama gariskan kepada kita adalah berzikir, iaitu kita zikirkan tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, dan kita bertahmid Alhamdulillah. Maka perbanyakkan zikir. Ibnu Umar, sahabat Nabi SAW, bertakbir di mana saja dia berada. Di pasar pun dia bertakbir, ketika berbaring pun dia bertakbir, ketika bertamu pun dia bertakbir. Melafazkan lafaz takbir itu di mana saja kita berada, tengah naik kenderaan ke, di rumah ke, lepas solat dan sebagainya. Maka kita mengalunkan lafaz takbir, mengalunkan zikir. Dan yang ketiga, kita melakukan ibadah kurban. Ini yang paling besar. Kita melakukan ibadah kurban. Kerana tuan-tuan, ibadah korban ini adalah ibadah yang tertua sekali dalam sejarah.
ibadah yang paling tua dalam sejarah. Yang pertama, yang paling tua ibadah korban. Yang kedua ibadah salat. Yang ketiga tertua ibadah puasa. Maksudnya ibadah-ibadah ini, ibadah-ibadah ini telah dilaksanakan oleh umat-umat yang terdahulu. Bukan kita hari ini saja baru nak laksanakan korban ni, tapi umat-umat terdahulu pun telah melaksanakan. Yang paling terawal pada zaman Nabi Adam alaihissalam, anak-anak baginda melakukan ibadah korban. Kita dengar melalui kisah Qabil dan Habil, bagaimana Qabil dan Habil mempersembahkan korban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak cerita panjang bagaimana berlakunya peristiwa Qabil dan Habil nak dikahwinkan dengan kembar masing-masing, tapi Qabil ini tidak bersetuju untuk dikahwinkan dengan kembar Habil. Dia Qabil nak kahwin dengan kembarnya sendiri, yang lebih cantik. Jadi berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam memerintahkan Qabil dan Habil untuk melaksanakan korban. Maka Qabil ini meletakkan korbannya daripada hasil-hasil pertanian. Hasil-hasil pertanian yang biasa-biasa, manakala Habil pula meletakkan korban daripada hasil ternakan yang terbaik. Dan Allah menerima korban Habil yang terbaik itu. Itu sejarah di sebalik peristiwa korban pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan korban ini juga dilakukan pada zaman Nabi Musa, dan juga turut dilakukan pada zaman Nabi Nuh dan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ibadah korban ini adalah yang paling utama dilakukan ketika hari raya korban. Kata Sayyidatina Aisyah, tidak ada amalan yang Allah paling suka sekali pada hari raya melainkan amalan mengalirkan darah. Itu tidak ada amalan yang Allah suka sekali pada hari raya, iaitu amalan mengalirkan darah korban. Itu amalan yang Allah paling suka, iaitu amalan korban. Itulah mengalirkan darah itu, menyembelih korban. Namun begitu, ada orang akan beritahu korban ni tak wajib pun. Siapa nak buat, buatlah. Siapa yang tidak mau buat, terpulang. Ya, memang betul. Ibadah korban tidak wajib, tetapi hukumnya sunat muakkad alal kifayah. Maknanya sunat muakkad alal kifayah ni maknanya sesiapa yang meninggalkan tanpa sebab yang munasabah, maka makruh. Tuan-tuan, maksudnya bila kita mampu tapi kita sengaja tidak mahu melaksanakan korban, maka hukumnya adalah makruh. Maksudnya kita sangat-sangat dituntut untuk melakukan korban. Tapi kalau kita tak mampu, itu lain cerita. Kita sekarang ini musim pandemik, kita tak ada duit, perbelanjaan kewangan kita makin kurang dan sebagainya. Itu lain. Bagi sesiapa yang mampu, dia ada kemampuan tetapi dia tidak mahu melakukan ibadah korban, maka hukumnya makruh. Dia nak tengok mampu atau tidak mampu, kita tengok pada 3 syarat. 3 syarat ini yang nak menentukan seorang itu mampu atau tidak. Yang pertama, kita tengok baligh. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, mampu dari segi kewangan. Yang pertama, baligh. Kita semua baligh. Yang kedua, merdeka. Semua merdeka. Kita tidak ada yang hamba sekarang ini. Dan yang ketiga, baligh. Yang ketiga, mampu, iaitu mempunyai kewangan yang cukup ataupun mempunyai lebihan rezeki. Maka ada 3 syarat ini, maka kita dikira orang yang mampu. Tapi kalau kita tidak melaksanakannya, kita tergolong dalam golongan yang menafikan atau mengatakan perkara ini tidak mustahab. Bila kita mampu tapi kita tidak melaksanakan korban, seolah-olah kita mengatakan perkara ini tidak penting. Sedangkan korban ini adalah ibadah yang paling Allah suka kita lakukan pada hari raya korban. Ibadah yang paling Allah suka, iaitu menyembelih haiwan korban. Dan tuan-tuan, haiwan-haiwan korban ini bila kita korban, kita sembelih, maka haiwan ini akan datang pada hari akhirat esok ni
dia akan datang kepada kita untuk ditimbang. Maksudnya kalau dia ada kuku semua kan, dia akan datang dengan bulu, dengan kuku, dengan tanduknya, maka ini akan ditimbang untuk memberatkan lagi amalan kita. Tuan-tuan, mana kita tahu mungkin amalan kita tidak banyak di dunia ini, ditimbang banyaknya amalan banyaknya dosa, tapi bila datangnya haiwan korban ini memberatkan amalan kita, maka timbangan amalan pahala kita lebih berat. Maka tidakkah beruntung orang-orang yang melakukan ibadah korban? Beruntung, sangat-sangat beruntung. Sebab apa tuan-tuan? Falsafah di sebalik ibadah korban ini adalah kita mengorbankan harta yang kita sayang. Banyak tuan-tuan, bila kita nak korban, contoh kita masuk sebahagian lembu, harganya 700, banyak tuan-tuan. Tambah musim pandemik ni 700 tu satu nilai yang tinggi. Tapi bila kita ada duit, sifat manusia ni dia sayang pada harta benda dunia. Sayang pada harta benda dunia. Jadi Allah nak didik kita supaya kita boleh korbankan kecintaan kita kepada keduniaan ini. Kita ambil sikit harta kita tu, kita korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil 700, kita ambil duit itu, kita korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang, kita kadang-kadang ada setengah orang bila dia nak buat korban, mula berfikir-fikir, sayang pula 700 ni nak buat korban banyak tu. Tapi kita tolak tepi perasaan sayang itu, kita ambil duit tu, kita masuk korban, kita korbankan. Dan bahagian daging-daging kita korban itu kita sedekahkan kepada fakir miskin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala takkan ambil daging kita. Allah tak ambil darah itu pun. Semua tu takkan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan kita beribadah, keikhlasan kita berkorban harta dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil kesempatan ini.